أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر ولا تعسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا هداية بالصواب. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah izinkan kita sama-sama hadir pada hari ini untuk masuk tajuk yang baru insya-Allah ya hari ini. Dan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat kesihatan. Dengan sihatnya kita, Allah izinkan untuk kita hadir pada hari ini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, yang lepas kita dah tamat tajuk syarat-syarat sah sembahyang. Jadi hari ini insyaAllah kita akan masuk tajuk baru, rukun sembahyang. Betul? Baik. Rukun sembahyang. Dah buka muka surat dah jumpa. Okey, muka surat berapa? 100, saya punya 170. Ini buku lama. Ada yang 156. Okey, boleh mulai. Baik, tajuk kita hari ini rukun sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Rukun sembahyang. Makna rukun ialah bahagian asasi daripada sesuatu benda seperti dinding yang merupakan salah satu bahagian asasi bilik. Ini sebahlah. Oleh itu bahagian asasi sembahyang ialah rukun-rukunnya, ya, seperti rukuk, sujud dan seumpamanya. Sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Jibril alaihi salam. Secara kesimpulannya sembahyang mempunyai 13 rukun. Kalau dalam kitab Ghayat wa Taqrib, kitab fikah yang lain menyatakan 15 rukun.
Ada yang 17 rukun. Itu sama je sebenarnya. Sebab dia pecahkan menjadi pecahan lagi, jadi 17, jadi 15, jadi 17, 17. Baik. Jadi rukun ni pentinglah. Maksudnya rukun ni wajiblah, mesti dilaksanakan dalam solat kita. Solat fardu kita perlu laksanakan. Baik. Jadi dia umpama seperti dinisbahkan seperti rumah. Ya, seperti rumah ataupun satu-satu bilik. Kalau tak ada rukun ni, dinding dia tak ada, rompong. Tak ada dinding. Jadi dia tak sempurna lah. Tak sempurna. Baik. Secara kesimpulannya tadi kita kata sembahyang mempunyai 13 rukun. Dalam kitab Fiqh Manhaji ini mengatakan sembahyang mempunyai 13 rukun. Yang pertamanya niat. Niat ialah qasad melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatannya. Tempatnya adalah di hati. Kalau kita biasa tengok dalam dia dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi daripada dalam kitab Matan Arba'in, hadis yang pertama bab niat, qasad. Hadis tu panjang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir. Ringkasan cerita daripada hadis tu, setiap perbuatan, setiap amalan, setiap pekerjaan mesti dimulai dengan niat. Dia adalah potongan, hadis tu adalah potongan daripada hadis yang panjang tadi. Maknanya dekat sini menunjukkan bahawa niat itu adalah yang paling utama. Kalau kita tengok mandi pun dengan niat. Kalau tak sah solat dengan niat. Hatta kalau kita tengah solat, tiba-tiba niat kita berubah pun boleh batal solat. Kalau solat fardu tu kan. Baik. Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Maknanya niat ni ialah qasad yang berlaku dalam hati. Lintas dalam hati. Yang hak mulut tu namanya lafaz niat. Lafaz niat tu, bacaan sebutan niat tu, lafaznya tu kita sebut kat mulut. Sunat hukumnya kita sebut kat mulut supaya kita tak silap solat. Kalau solat dah kita tak tersilap. Kita nak solat, kadang-kadang kita dah set, aku nak solat asar, tapi tersebut zuhur. Nak solat zuhur, tersebut asar. Jadi fungsi ataupun kenapa kita perlu melafazkan niat tersebut dulu sebelum kita takbiratul ihram, supaya kita tak tersilap. Sebab saya dah kena kena pula tak tengok cuaca luar, keadaan luar kan. Okey, kita sangka dah malam maghrib, niat maghrib punya asar, buka pintu, la ilaha illallah, terang punya. Itulah duduk kat PKP, duduk dalam rumah, tutup semua, pasang pasang sejuk, aircon ke apa benda, duduk dalam bilik, tak tengok luar terang ke gelap. Tak tengok. Baik. Jadi niat ni kita lintas dalam hati tu. Niat itu kita nyatakan ketika takbiratul ihram. Seiring dengan takbiratul ihram kita lafazkan niat tadi. Bukan lafazkan niat, kita lintaskan niat tadi tu ketika kita melafazkan takbiratul ihram. Allah, dalam hati kita usalli fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika Allah, dia kalau biasa nampak Allah, kenapa sangkut, tak masuk-masuk niatnya? Kan? Tak susah. Saya dulu kata, bila kita belajar kita faham. Kalau kita belajar, tak masuk-masuk niat. Nak masuk buat apa? Dia lintas je kat hati tu. Kita niat, kita nak sembahyang apa? Sebab tu dia tak wajib niat tu dalam bahasa Arab. Tak kisahlah bahasa apa pun, bahasa kita.
Tapi bagi saya senang lagi bahasa Arab sebab pendek. Kalau bahasa Melayu sahaja aku sembahyang fardu kan, fardu zuhur. Kalau Arab usalli fardu zuhri, dah kan. Dia dalam artikel kita cerita kan saya cerita sikit lagi tentang niat ni tadi. Okey. Kemudian hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang di samping ingat akan jenis dan fardu sembahyang yang hendak didirikan dan disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Baik. Dalam niat ni dia ada juga dia punya dalam niat juga dia ada pembahagian dia juga. Dia ada syarat dia juga. Mana yang niat yang kita kena masukkan dalam niat tadi, iaitu qasad, ta'rid dan ta'yin. Ya, iaitu apa dia? Dia kata tumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang dan jenis sembahyang dan fardu sembahyang tadi. Pentingnya. Sibuk betul orang ni kan, busy, tak apa. Baik. Tak apa. Baik. Maknanya kita ni sibuk lah. Kita perempuan. Orang perempuan ni sangat penting dalam kehidupan manusia. Betul. Jangan suami call, anak call, ni call, cucu call, mu call. Rasa tu. Tak apa, dimaafkan. Tak kisah. Baik. Jadi dalam niat kita yang penting apa? Usalli. Niat saja aku sembahyang. Fardu, sunat, qada, contoh. Kan? Itu waktu apa? Waktunya apa? Ta'yinnya apa? Ta'yinnya Zuhur, Asar, Duha, Tahajud, Tarawih, tu Subuh. Itu ta'yin dia. Maknanya kita niat kita usalli fardhu zuhri, cukup. Usalli fardhu asri, usalli fardhu isya. Arba'a raka'atin tu dia auto dah. Kalau kita solat tamam. Tapi kalau kita solat qasar, kena sebut qasran. Kena niat qasran tu. Maknanya kalau qasran 2 rakaat. Auto 2 rakaat. Dia kalau qasran dia bukan 3, bukan 4. Sebab qasar itu adalah dipendekkan untuk solat yang 4 rakaat sahaja. Kalau jamak kena sebut jamak lah. Gitu. So tak payahlah sebut sampai arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu yang Allah ataupun Allah. Tak masuk. Kena pula dengar bising sana, bising sini kan. Betul kata kalau orang tengah solat jangan bising. Ayah dapat TV. Mana? Hindustan pula tu kan. Kerja Zuhur nak kena Hindustan. Asal Hindustan tak habis lagi. Layan Hindustan tak kan? Dah tak ada. Bukan time kita dah. Tapi cerita apa? Pukul 7 layan. Okey, jadi tak dia makna cerita yang niat tu cukup sekadar tu. Memang niat kerana Allah, auto dah kerana Allah. Arba'a zuhur memang arba'a raka'atin. Dia terus dia niat ni tak payah kita nak Allah sahaja. Dia macam dia Allah dekat hati tu dah, kita dah usalli fardhu zuhri. Kita nak solat zuhur. Dalam hati kita nak solat zuhur. Aku nak solat zuhur. Aku nak solat fardu zuhur. Macam tu. Dia namanya lalu sok macam tu ke hati. Kan? Sebab tu kalau ialah wa'iyyazubillah, kita minta dijauhkan Allah daripada sifat waswas kan. Bacalah qul a'udzu birabbin nas banyak-banyak kali sebelum solat, supaya Allah Ta'ala pelihara hati kita daripada waswas. Sakit waswas ni susah. Ambil wuduk boleh jadi mandi.
Kan, auzubillah wal a'yadu billah. Baik, jelas Niat jelas Okey. Kemudian yang kedua, berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berpuasa. Tu je. Qasad, ta'rid, ta'yin. Dia ta'in radat. Ta'arud, ta'yin. Yang ta'arud tu yang fardu ke sunat ke? Qasad usalli, aku semayang. Qasadnya yang usalli tu. Ta'arud dia apa? Fardu. Ta'yin dia apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak. Baik. Allahu'alam. Baik, kemudian berdiri ketika sembahyang bagi yang berpuasa. Salat fardu ditulis bagi berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berpuasa. Dalil Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku mempunyai penyakit buasir, yakni sejenis penyakit di bahagian dubur. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya tak mampu maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu maka di atas lambung kanan mengiring di atas tulang rusuk sebelah kanan. Dia kalau ikutkan beginilah yang Rasulullah kata, boleh kalau kamu larat semayang berdiri, tak mampu duduk, baring dan seterusnya lah. Baik. Seseorang dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan tegak. Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lutut tanpa uzur, maka batal sembahyangnya. Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi dalam sembahyang. Ini bukan macam orang yang memang kan, yelah, ada nenek-nenek yang bongkok. Dia mungkin tak ada masalah dari segi lutut. Sebab orang mungkin dia kecil kurus kan, biasa kan. Kalau yang bongkok kan masalah tulang dan sebagainya. Dia bongkok, dia bongkok 3, bongkok 2 kan. Bongkok kan, sampai macam seolah-olah macam dia dia rokok. Saya pernah jumpa kan, nauzubillah min zalik lah. Sampai dia rokok macam tu, keadaan bongkoknya itu. Tapi itulah keadaan kemampuan dia. Itu yang dikatakan sekiranya dia kata kalau kita berdiri macam tu dalam keadaan kita tidak uzur, bukan sebab sakit, bukan sebab apapun, wal'iyadzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita daripada keadaan seperti itulah. Sukar sebenarnya, sakit kan. Kalau kata ada, saya pernah tengok pakcik tu dia tunduk macam ni je. Rupanya dia tidur atas kerusi. Dia tidur atas kerusi bertahun-tahun, kerusi malas. Rupanya berkesan juga kerusi malas tu. Sekarang ni kerusi malas harga 3,000, 4,000. Kerusi malas yang kaki boleh angkat ke atas sofa. Sedap tidur atas tu punya kan. Tapi bahaya kan. Kita punya tulang belakang, bentuk tulang kita, pembentukan tulang belakang kita, walaupun kita dah tua, dia tetap berbentuk juga kan. Sama je. Dia bukan orang muda je tulang boleh bergerak-gerak, kalau orang tua lagi sama je. So bahayalah untuk bentuk tubuh kita kan. Tapi sekiranya ia berlaku, na'udzubillah lah, kadang-kadang kalau macam tu, kalau dia berdiri tu saja je nak tunduk-tunduk macam tu, malas dia kata macam tu itu, tak boleh. Dia kena berdiri tegak. Itu namanya berdiri tegak, qiyam. Kalau memang ada keuzuran, memang dia tak boleh tegak. Dia tegak, dia sakit tulang belakang dia, tak boleh. Contoh. Ataupun kalau dia tegak, dia boleh tumbang. Ataupun memang kaki dia tak mampu untuk dia berdiri. Maka dia tak mampu. Maknanya kesimpulan di situ, dia tak mampu untuk berdiri. Kalau dia berdiri, boleh menyebabkan dia tumbang. Dia berdiri, menyebabkan dia boleh mudarat kepada diri dia, maka dia kena duduk dan seterusnya kemampuan dia. Baik.
Sekiranya orang yang bersembahyang hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian sahaja di dalam sembahyang dan dia tak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri, dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri. Dengan menyebut perkataan sembahyang fardu, maka berdiri ketika sembahyang sunat adalah disunatkan secara mutlak. Oleh itu harus baginya sembahyang dalam keadaan duduk, sama ada ketika mampu berdiri atau tidak. Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, maka itu adalah lebih afdal. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, maka baginya separuh daripada pahala orang berdiri. Dan siapa yang sembahyang dalam keadaan tidur, miring, maka baginya separuh daripada pahala orang yang duduk. Ini sembahyang sunat lah. Ya, maknanya kat sini sembahyang fardu dia wajib diri. Kalau sembahyang sunat tak wajib. Sunatlah diri. Kalau kata dia nak sembahyang duduk, terpulang. Kalau kata contoh sembahyang tarawih kan banyak, kena pula imam tu baca panjang. Satu hari satu juzuk, satu waktu, sekali solat dia mungkin ambil satu muka dan sebagainya kan, 20 okey. Jadi sebab itulah imam ni dia kena tengok orang keliling, makmum dia siapa. Imam ni dia kena tengok siapa makmum dia. Ya, untuk membolehkan maksudnya untuk dia memanjangkan surah ke, untuk cara kaedah sembahyang dia ke, panjang masanya ke, pantai satu ni tu yang orang balik terus tu kan. 8 dia tak ada orang dah kan. Sebab yelah, saya pernah juga bila kita pergi sembahyang jemaah, lepas tu bila imam tu imam muda yang datang, dia sebab tu kenapa ada setengah-setengah surau ni dia suka ambil imam-imam tahfiz. Tapi nak panggil imam tahfiz tu bagus. Kat surau masjid ni bagus. Cuma pastikan kena dulu tergugah cara bacaan. Saya tak kata semua tahfiz tu saya tak kata semua tahfiz di Malaysia ni ada bacaan yang tak bagus. Tak semua. Kebanyakan tahfiz-tahfiz di Malaysia ni bacaan dia bagus sebab mengikut kaedah tajwid dan tartil lah bacaannya. Tapi mungkin ada segelintir, ada sebilangan tahfiz-tahfiz yang menghafaz caranya dia tidak memberatkan atau tidak menekan beratkan tajwid bacaan, dia punya makhraj dia, tajwid dia tak jaga, tidak tartil lah. Ada, tapi saya tak kata semua, mungkin ada sebilangan yang tak menjaga, ya, kaedah bacaan dia tak menjaga. Jadi sebab kenapa kalau anak-anak kita ni kalau dia menghafaz terus tanpa dia menjaga bacaan dia akan jadi macam tu, dia susah nak tukar balik. Sebab dia dah menghafal, dia dah set kat minda, dah masuk kat otak dia. Tapi kalau dia daripada sebelum dia menghafal tu, dia betulkan bacaan dia dulu, makhraj dia dulu dia betul, baru dia menghafal, InsyaAllah bacaan dia akan cantik. Walaupun dia menghafal, dia akan baca tertil, dia akan baca dengan elok, kan. Jadi nak pilih pelajar-pelajar ataupun lepasan-lepasan tahfiz ni untuk jadi imam di masjid atau di surau kita ni, bacaan dia kena pastikan cantik. Kita ni kalau bacaan sedap, lagu bacaan berlagu, dan itu bonus, bacaan berlagu tu bonus. Makhraj dia sedap, tajwid dia betul, lagu mana pun okey, best. Sedap. Kalau jadi menantu apa macam tu kan, macam kalau anak aku je kan best, cucu aku je kan best. Tak apalah, Allah ustazah, anak saya bukan tahfiz, niatlah pada cucu. Kan ada cucu nanti kan, insyaAllah.
Kalau tak cucu pun menantu, tak menantu pun cucu. Ni yang minta dengan Allah. Kan? Dia jangan kita rasa kecewa, tak, jangan. Kita minta je lah kan, dapat alhamdulillah kan, dapat alhamdulillah. Kan? Anak saudara. Salah. Kita minta. Okey. Jadi bila bacaan kita semayang, bacaannya bacaan sebutan makhraj tajwid dia sedap, bacaan tertil. Suara pun sedap. Itu bonus. Kita semayang lama macam mana pun tak rasa lama. Kan? Jadi satu lagi, janganlah terlampau baca terlampau lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh tak apa, maghrib tak apa. Jangan bantai asar, jangan bantai zuhur. Zuhur memang tak dengar lah baca. Jangan bantai waktu tarawih, memang orang balik. Macam itu. Ataupun waktu solat Jumaat. Itulah adalah ustaz sekolah saya tu dikomplain. Aduh, dia kata ingatkan zuhur awal balik awal, zuhur awal balik kedua juga. Dia pantai baca satu muka surat agak dia kata. Bukan tak boleh, boleh, tapi kena tengok orang keliling. Kita bukan kat Kelantan. Orang Kelantan tak kerja. Maksud saya tu tak kerja, nak pergi pangkat kerja office. Kita kat Selangor Jumaat orang kerja. Ustaz tu nak buka pintu sekolah, tengah budak masuk kedua, dia nak kerja buka pintu pagar. Dia kata janganlah. Saya tak apa, saya faham. Saya kata Azah lah buka. Saya kata sebab kita waktu solat Jumaat perempuan tak solat kan, tak solat Jumaat, so kita bolehlah buka pagar. Nak tunggu ustaz juga, jenuh lah, lambat dulu datang. Sebab dengan baca khutbahnya pula lama, dia kata dia komplain dengan saya lah, dengan baca khutbah punya lama, siap menangis. Bukan tak boleh, boleh. Cuma masalah tu lah, masalah dia tidak melihat orang keliling kan, yang panas kat luar tak berkipas. Yang luar pun ada juga kipas kat situ, kat luarnya panas, dengan cuaca yang panas malam, kan dia jadi menyukarkan dan menyakiti jemaah. Menyakiti jemaah. So jadi kalau solat sunat tu bolehlah kita semayang duduk kan. Baik, cerita pasal semayang berdiri ni tadi. Okey, bagi orang yang mampu, dia kena berdiri. Dia kena tengok diri dia. Orang lain tak boleh ukur. Hanya individu hanya orang tersebut yang boleh mengukur diri dia, dan dia tahu diri dia macam mana. Dia tahu lutut dia macam mana, dia tahu tumit dia macam mana, dia tahu betis dia macam mana, dan dia tahu badan dia macam mana, pinggang dia macam mana. Orang lain tak boleh ukur. Aku nampak dia kat Ion semalam, relax je, boleh jalan. Sekali kat masjid main duduk. Tak, jangan dikecam. Kita tak tahu masalah orang tu. Ada orang, cuba tengok, kalau beratur mundi ke, beratur apa benda ke. Sekarang kat bank mungkin ting-ting pakai nombor, tak ada beratur macam zaman dulu kan. Tapi ada juga yang beratur. Kalau beratur, macam beratur mundi itu, cuba tengok orang kalau berdiri. Dia berdiri, dia tak boleh statik macam ni. Dia akan pusing, dia akan goyang. Dia tak boleh berdiri. Dia tak boleh berdiri lama. Tapi berjalan dia boleh. Sebab kalau dia berjalan, dia mungkin boleh. Bila dia berdiri, dia tangkap sini. Ada setengah orang macam tu. Tak semua orang sama. Jangan disamakan. Sebab saya pernah Allah takdirkan saya tahun 2016 pun, saya tak ingat lah, 16-17. Saya tak boleh berjalan. Saya pakai walking frame. Saya pergi surau, nak ziarah, ada sahabat meninggal kat surau. Saya pakai tongkat. Saya tak boleh jalan. Ustaz arwah ustaz turunkan saya, dia bawa kereta, dia turunkan saya. Saya nak pergi ziarah juga, saya pun pakai tongkat ni. Saya tak boleh jalan. Pakai walking frame. Masa tu saya pakai tongkat satu. Tapi memang sakit gila lah. Ada makcik cakap apa, makcik yang tua pun tak bertongkat, kau muda bertongkat. Kita yang rasa sakit, kita tak tahu.
Masa tu saya pun tak tahulah. Mungkin sebab adalah sebabnya kot. Pergi gatal-gatal tengah hari buta, pergi merayau dekat Sungai Mahang tu, yang sungai cantik-cantik. Cantiklah sungai ni. Kita pun turun. Anak-anak semua dalam kereta. Sebab saya turun pasal berat, tersangkut kereta dekat akar kayu tu. Kita turun. Mama yang berat ni kata turun. Saya turun, anak-anak dalam kereta. Sekali jalan-jalan, cantiklah sungai ni. Memang cantik. Dekat Sungai Mahang, dekat Batang Benar dan memang cantik. Macam dijaga lawa, memang cantik. Bersih lawa, air dia tenang. Saya pun orang tak turun, orang tengok macam tu je lah. Saya turun. Lepas tu tengah-tengah hari buta, pukul 12 kaki. Tapi tempat tu redup kan, redup pokok kat tengah dalam hutan, dalam dia ulu-ulu kampung kan. Orang kata ada sungai kat situ lawa je. Pergilah, gatal tengah-tengah hari pula tu. Saja maksudnya merayau, tak ada kerja kan, merayau, pusing tengok. Kita orang kata ada jalan dalam. Carilah jalan dalam, tembus mana, tengoklah pusing. Tengah hari buta. Lepas tu balik tu, esok tu dia start sakit sikit. Hari tu juga, malam tu kot start sikit sampai tak boleh jalan langsung. Anak saudara saya nak kahwin kat Penang. Dah janji, dah sewa van lori semua, sewa van semua nak pergi. Pakai walking frame lah. Daripada sini nak pergi tandas situ je. Seksa. Saya tak tahulah. Kita tak tahulah. Kita tak nampak. Benda tak nampak kan. Kita tak tahu. Pergi klinik tak jadi apa. Saya pergi klinik, makan buat tahan sakit, tak jadi apa. Tak jalan. Jadi kalau tak jalan tu benda lain lah. Lala akhirnya berubat. Lepas tu saya tak pasti. Masa tu arwah ustaz dah ada. Dia dah belajar jadi sifat pun saya tak ingat. Tapi saya berubat, buang. Kata ustaz tu, ini lambat sikit kan, lumpuh ni, dia kata. Lambat sikit lumpuh ni, dia kata. Na'udzubillah, tak boleh jalan langsung ni. Saya kata, ish, seram juga kan. Start daripada tu, lutut saya sakit. Start daripada tu, lutut saya memang bengkak. Saya pun tak tahu kenapa. Wallahualam, benda tak nampak. Macam COVID, benda tak nampak. Dia COVID tu macam tu sama lah, benda tak nampak. Kita tak tahu. Tapi itulah dia kejadian. Tak boleh berjalan. Sampai sekarang nak pergi mall, nak pergi mana-mana, itulah troli itulah. Siapa yang kat sini sama macam saya? Troli itulah penyelamat dah juga. Kalau tak ada troli tu, nak jalan Allah, sangkut sini. Badan dah gemuk, lagilah. Badan dah gemuk, lagilah masalah. Troli itulah tempat penyampung. Jangan tonggeng, dia kata. Jangan macam tu, nampak seksi, dia kata. Saya tu nak tegak jalan. Bahaya pula kan. Tapi itulah, orang kita tak boleh nak cerita, saya sakit kaki ni. Sebab kenapa saya cakap macam tu, orang kecam. Saya pernah semayang dekat RNR. Saya solat dekat RNR. Orang tu semayang kat depan, saya semayang kat belakang. Saya pakai kerusi. Saya angkat takbir, saya solat. Saya berdiri lah. Saya rokok. Lepas tu bila sujud, kita sujud, isyarat sujud je lah. Tak adalah kita hembam muka kat bawah. Solat maksudnya kita macam tu lah. Lepas tu dia dah semayang, dia tengok saya. Masa tu saya lepas tahiyat. Tahiyat duduk lah atas kursi. Saya bagi salam. Lepas semayang dia tegur saya, "Dek, kalau semayang kena berdiri. Kalau mampu berdiri, kena berdiri. Tak boleh duduk tu bos." Yelah, terima kasih Kak. Jangan kita cakap aku ustazah kan. Nombong lah pula. Atau saya sendiri semayang berdiri lah Kak. Tak payah jawab. Orang tegur tu terima je. Sebab dia nampak, dia tegur apa yang dia nampak kan. Sebab dia rasa bila kita boleh berjalan, sebenarnya kita boleh berdiri lah. Memang kita semayang berdiri pun dia tak nampak. Dia nampak dah kita dah habis. Dia nampak saya duduk kat kerusi je. Itu satu. Satu lagi, masa lepas saya accident tu, saya tak boleh berdiri. Saya berdiri tegak, sesak nampak ni. Pasal patah kat dada kan. Patah kat dada. Itulah, patah kat dada. Jadi tak boleh. Saya kena duduk. Baring tak boleh baring terlentang.
baring kena, bantal kena tinggi sebab dia hentam sini kan. Orang tak nampak, mana orang tahu. Benda tak cedera, bukannya balut pun. Orang nampak balut sini kan. Jadi moral of the story, jangan kecam orang, tu je. Sebab kita tak tahu keadaan dia kan. Betul tak? Kan? Saya kena pula, sebab banyak benda saya dah kena. Orang tua pun, dia kata, nenek-nenek tua pun tak bawa tongkat. Awak tongkat, dia kata. Kalau kita cakap, saya pergi sungai, tak payah, cerita dia orang tak faham. Dan panjanglah cerita tu. Kalau duduk sini cerita boleh lah. Masa jumpa-jumpa, dia kecam macam tu, tak jawab, tak payah. Kan? Jadi itulah maknanya orang tu yang mampu. Cuma kaedah dia, kalau kita berdiri, kalau orang tu dia solat, dia boleh berdiri sekejap je. Contohlah, Allahu Akbar, tak larat nak berdiri lama kan, sebab tapak kaki dia sakit, macam dia cucuk-cucuk. Kita tak tahu. Takkan dia nak cakap, semua orang kaki saya cucuk-cucuk. Tak payah. Orang tak tahu, dia yang tahu. Allahu Akbar, duduklah terus. Bagi orang yang solat dia duduk, dia dah angkat takbir berdiri. Kalau dia boleh berdiri, tak boleh berdiri jangan. Nyaya garang jatuh, angkat takbir Allahu Akbar. Kalau dia boleh berdiri, angkat takbir Allahu Akbar. Dia tak boleh nak berdiri lama, orang gauk apa kan, duduk terus. Duduk terus. Rokok juga dalam keadaan duduk. Rokok dia isyarat, rokok dia tak sempurna, dia isyarat. Bila dia nak sujud, lebihkan sikit daripada rokok tadi. Itu. Dan ponggongnya memang atas kerusi lah. Bagi orang yang boleh berdiri, boleh rokok, dia kena buat berdiri dan dia kena rokok. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal macam biasa. Bila nak sujud, dia tak boleh duduk atas kerusi. Dia kena sujud rendah sikit daripada rokok. Sebab dia bukannya sujud yang sempurna. Sujud dia tak sempurna, tapi dia mampu untuk sujud isyarat. Dia boleh sujud, menunjukkan isyarat sujud lebih daripada gerakan rokok tadi. Rokok dia begini, so sujud dia begini. Ponggongnya dinaikkan. Nak tunjuk ke? Boleh dah ambil tu. Saya tunjuk kat situ, senang ya. Depan Saya tengah rangkap. Kalau kita sujud, kalau kita sujud, tak nampak sebelah sini. Nampak kan? Boleh. Kan kalau kita kalau kita sujud, kalau kita solat kan, kalau kita mampu, kita angkat takbir. Allahu Akbar kan? Allahu Akbar kan? Kita angkat takbir. Kalau kita tak mampu nak berdiri lama, kita duduk lah. Macam biasa. Jadi bila kita rokok sikit kan. Lepas tu kita sujud lebih daripada rokok. Ini biasa kita buat. Ini anak jatuh belakang ni. Bukan. Tapi kalau kita solat berdiri, kita boleh berdiri. Kita angkat takbir Allahu Akbar, kita solat macam biasa. Baca rimut, kita rokok macam biasa. Betul? Kita rokok macam biasa. Kita sami Allah macam biasa. Jadi kita nak sujud, kita jangan duduk. Kalau kita nak sujud, kita terus dia Allahu Akbar. Kita lebihkan. Punggung kita naik, kita lebihkan. Tangan kita ke bawah. Bila kita nak duduk atas duduk sujud, kita biasalah. Lepas tu kita sujud balik. Kalau perempuan duduk, tengok kalau kita rokok macam ni kan, ini kan rokok kita kan. Kalau kita nak kita sami Allah tu kan, kalau kita sujud, cuba tengok, kita sujud
Allah. Mana rendah? Rokok kita kan sujud kita. Sujud kita macam ni. Rokok kita macam ni. Kita kena angkat rokok. Maksudnya dia sujudnya memang tak sempurna. Sujudnya memang tak sempurna. Tapi isyarat sujud tu melebihi rokok. Kena? Okey. Kalau dia boleh berdiri, dia boleh rokok. Tapi bila sujud takut dia tumbang. Jangan sujud banyak sangat. Maksudnya dia dah tadi kan, dia yang tahu dia mampu berdiri tidak kan. Dah rokok sama Allah, lepas tu dia nak sujud. Kan dia ada kerusi. Kan kursi kita dekat sini. Semampu je. Jangan macam ni, kan jatuh. Tertonggeng, kita cuba sekali. Kita yang tahu. Itu kemampuan kita. Kalau rasa tak boleh ni rokok pun dah tumbang, duduklah. Kalau kata kita boleh berdiri, rokok tak boleh, jatuh, kita boleh berdiri. Allahu Akbar. Kalau kata dia tak boleh nak rokok, dia rokoklah duduk. Sami Allah. Mak, dia yang tahu dia mampu tak mampu. Berdiri boleh, rokok dia jatuh. Pasal kepala dia tak boleh nak kan. Berdiri boleh, dia rokok, dia kena duduk. Dia rokok dengan duduk. Okey, bagi orang yang dia tak boleh berdiri, bagi orang yang dia tak boleh berdiri, tapi dia boleh duduk bawah. Dia boleh duduk bawah. Okey, dia akan takbir, dia berdiri boleh. Dia rokok boleh. Dia duduk bawah. Bangun dah tak boleh. Ada kan? Dia sujud bawah. Sujudlah bawah, duduk bawah. Duduk antara sujud. Sekali bangun dia tak boleh. Dia bangun, dia kena memang tak boleh. Dia kena lain pun dia lari, semua lari, badan pun lari. Terus kena lah ke bawah. Duduk dia terus. Dia tak mampu. Kalau duduk macam mana? Duduk antara tawaruk lah, duduk istirahat lah. Duduk antara sujud lah. Duduk tawaruk pun, tahiyat akhir, kalau tak boleh, jangan buat. Duduk istirahat macam biasa, duduk macam tahiyat awal. Kalau tak, nanti jangan sampai kalau orang yang badan besar, kaki dia tak boleh nak lipat kan. Jangan sampai kita duduk tahiyat akhir tu, kita duduk atas kaki orang, atau bila kita duduk, dada kita lari daripada kiblat. Makan. Kalau kita tahu kita macam tu, jangan. Sebab ada orang badan besar, dia boleh duduk tawaruk, dia boleh cantik dada kita kiblat. Ada orang tak boleh. Dia duduk kan, dada dia terus pusing kan. Jangan, batal semayang. Terus duduk, kita sampai akhir-akhir tak apalah kan. Tak apa. Maksudnya kita duduk antara dua sudut. Macam saya memang duduk tak boleh tercecah ni. Tak boleh tercecah. Masing-masing tahu keadaan masing-masing. Kita tu nak kata kan. Dan jangan cakap Allah berlembu suci. Tapi sesungguhnya memang saya cakap nikmat sujud sangat nikmat. Saya pun susah sakit kepala, saya sujud malam. Dia tak dapat. Tapi kalau sakit kepala, rokok dia lain. Kalau sujud memang nikmat. Sakit kepala lagi sujud lama. Dia ada rembes ke melatonin otak kita tu. Hormon-hormon kita. Tapi kalau kita ni ikut kemampuan kita. Kalau kita boleh semayang, kita boleh semayang. Kita boleh semayang diri, kita boleh rokok, kita
kita boleh sujud, kita boleh duduk antara dua sujud, lipat kepala pun sedap. Tapi nak bangun tak boleh. Kalau kita duduk sebelah tiang, tempat yang boleh pegang, pakai pegang. Ha? Tak pakai. Kita boleh pegang bangun. Ada satu tok guru ni dia nak semayang diri, cuma dia tak mampu nak diri lama, ketol. Ada dinding, dia semayang kat dinding. Apa? Kemampuan dia nak semayang diri, boleh. Dia jangan motor. Kemampuan itu. Jelas ya? Boleh, tapi jangan sampai gerakkan kita tu lebih gerakkan 3 kali besar, turut-turut. So, saya kata kalau benda ni kan tak perlu nak kita nak angkat, nak tinggal. Kita just tahan. Benda yang kuat lah, dinding apa kan. Jadi kalau tongkat kan kita nak pegang, nak angkat. Dia gerakkan besar tak boleh. Okay. Dia sebab cerita takbirat, cerita berdiri tegak ni banyak cerita dia. Kan? Benda ni saya belajar lama tentang benda ni je. Bila terjadi kat diri sendiri, kita mencari. Kita tengok, sebab saya tengok orang Arab solat, orang Arab ramai semayang duduk atas kerusi. First time saya tengok kat Malaysia orang tak semayang atas kerusi kan. Semayang dulu orang semayang bawah je kan. Itu sebab lutut dia tak sakit. Itu sebab dia tak boleh berdiri lama. Saya tengok orang Arab, saya pergi sana, saya tak mungkin sebelum tu saya tak tengok lagi kat sini kan. Masa saya kat Syria lah, orang pakai kerusi solat. Sebab mungkin juga banyak makan manis macam kita juga. Tapi manisan dia orang lagi manis, halawiyat kan. Kaki dia kecil, badan dia besar. Memang dia pakai kerusi solat. Tapi dia solat macam biasalah, rukuk macam biasa, sujud. Dia guna kerusi. Kita sian. Sekali bila Allah uji ke kita, baru tahu macam ni maksudnya. Macam ni punya. Nikmat semayang, nikmat sujud lama-lama. Nikmat sujud lama-lama. Baca pula yang saya bagi kad tu kan. Baca apa? Doa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati tu kan. Seronok. Baik. Kemudian berapa jam sebenarnya? 11 Baik, kemudian baru pasal diri. Okey, sikit lagi Kemudian takbiratul ihram. Dalil hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud dan lain-lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Kunci sembahyang adalah bersuci. Permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam. Caranya takbiratul ihram mestilah dengan lafaz Allahu Akbar. Penambahan yang tidak mengubah nama Allah. Walau bagaimanapun tidak mengapa sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah tersebut, seperti menyebut Allahu Akbar ataupun Allahul Jalilul Akbar. Sekiranya ditambah kalimah yang bukan sifat-sifat Allah, seperti Allahu Huwal Akbar ke, atau mengubah susunan lafaz tersebut seperti Akbarullah ke, maka takbir tersebut tidak sah. Kesimpulannya tak payahlah nak ubah. Ikutlah Rasulullah saja tu, ikutlah. Kan? Dalilnya ialah kemestian mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertakbir menggunakan lafaz-lafaz tersebut ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar salah. Akbar pun salah. Allahu Akbar. Baik.
Syarat-syarat takbiratul ihram, bagi memastikan takbiratul ihram itu sah, maka disyaratkan supaya melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertamanya, ketika melafazkannya hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Tak sah takbir tersebut sekiranya dia melafazkan ketika hendak berdiri menunaikan sembahyang. Maknanya dia kena berdiri betul. Berdiri betul. Jangan datang-datang nak kejar imam punya pasal, Allah, dia tak sempat lagi nak berdiri betul, macam berlari pula kan. Berdiri betul. Kita bukan salatul khauf, kita solat sempurna seperti biasa, selamat. Baik, melafazkan ketika menghadap ke arah kiblat. Kita sebut Allah, kita dah bersedia, berdiri elok, bersedia menghadap kiblat. Allah. Takbiratul ihram mestilah dengan bahasa Arab, tetapi sekiranya seorang tu tak mampu menyebutnya dalam bahasa tersebut dan dia akan mampu mempelajarinya pada waktu itu, maka bolehlah diterjemahkan kepada mana-mana bahasa yang dikendaki yang mempunyai maksud yang sama dengan takbiratul ihram tersebut. Walau bagaimanapun, dia tetap wajib belajar melafazkan takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab apabila dia mampu buat demikian. Ini kes kalau mu'allaf lah, masuk Islam kan. Jadi kita kena ajar dia. Kalau dia sebut Allahu Akbar, dah cuba ajar dah, tak boleh dah Allah juga. Boleh ajar dah lah. Kan, semampu dia lah. Tapi dia kena belajar dan kita kena ajar dia. Hendaklah mendengar ke semua huruf yang dilafazkan sekiranya pendengarannya itu dalam keadaan normal. Hendaklah disertakan dengan niat ketika melafazkan takbiratul ihram sebagaimana yang telah disebut. Maknanya kita kena baca, kena niat dalam ketika sebutan, ketika lafaz takbiratul ihram itu disebut. Ya, usalli fardhu subhi tadi tu, ya, hendaklah diintaskan dalam hati ketika sebutan takbiratul ihram gitu. Jadi kalau orang yang mu'allaf tu kita kena ajarlah sebutan. Sebab jangan kata hak mu'allaf, yang orang yang lama masuk Islam sejak lahir pun Allah jenuh nak betulkan. Jadi dari kanak-kanak tu kita betulkan. Kalau kita dengar anak-anak kita sebut Allahu Akbar ke Allah ke, kalau salah betulkan, jangan kita biarkan. Nanti susah nak betul dah besar. Sebab saya banyak kali betulkan yang Allah dekat bibir dia. Allahu Akbar, bukan Allah. Saya kata Allah. Sikit nanti betul insya-Allah. Boleh pelan-pelan lah. Okey. Bacaan Al-Fatihah cukup dulu ya. Fatihah panjang juga ni. Lepas tu Fatihah ni kena tasmih seorang ni. Terus tak datang bulan depan. Ya, yang wajib. Yap. Wajib. Sunat. Baik, jadi cukup setakat tu dulu, sampai tajuk rukun sembahyang, tajuk kecil takbiratul ihram. Hari ini 20. Kena tulis tahun sekali ni. Sebab 2009 Bandar Rincing, 2008, 2010. Kitab ni dah lama. Semoga jadi saksi dah saya kat akhirat kitab ni. InsyaAllah. Ini Taman Tasik Anas. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbi ja'alna muqimus salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum.